Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyya wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati semua sidang pendengar yang ada pada malam ini, alhamdulillah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Taala kerana dengan limpahan dan kurnianya kita dapat sama-sama meneruskan pengajian akidah kita pada malam ini menggunakan kitab Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Okey, kita berikan peluang untuk suara hadirin untuk masuklah ke dalam live ni. Okey, sebelum kita mulakan, insya-Allah kita cuba refresh balik apa yang kita belajar minggu lepas. Minggu lepas kita telah, alhamdulillah, kita dah belajar tentang beberapa sifat-sifat salbiyah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat penafian kepada zat Allah. Dan sifat-sifat ini yang kita belajar minggu lepas, ada antaranya adalah qidam, qadim, baqa ataupun abadi, daimun dan kekal. Qadim tiada permulaan, daim tiada pengakhiran. Kemudian kita belajar tentang wahdaniyah, keesaan Allah SWT. Kita belajar laisa kamitslihi syai', tiada serupa Allah dengan makhluk yang lain, dan pelbagai lagi beberapa yang kita bincang. Jadi cuma minggu lepas kita belum sentuh sangat detail tentang wahdaniyah ni, ataupun keesaan Allah SWT ni. Jadi insyaAllah malam ni kita cuba, sebelum kita start pembelajaran baru, kita cuba bincang sedikit tentang wahdaniyah ni. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Okey, sifat wahdaniyah ataupun keesaan Allah SWT ni, tuan-tuan, apakah buktinya? Apakah buktinya? Apakah bukti bahawa Allah SWT itu bersifat dengan sifat esa? Okey, jadi sebenarnya bukti ni sebenarnya banyak bukti lah yang kita boleh ambil, kan? Yang biasanya yang disebut juga dalam beberapa syarah Aqidah At-Tahawiyah ini dinamakan sebagai Burhan At-Tamanu'. Burhan At-Tamanu'. Burhan At-Tamanu' ni dia mengandaikan jika adanya dua Tuhan ataupun lebih. Jadi dia cuba buat satu andaian, keadaan, hipotesis, di mana kalau ada dua Tuhan dan kedua-dua Tuhan itu dia tidak bersetuju atas satu perkara. Contohnya nak menciptakan alam ni. Jadi na'udzubillah, kalau betul ada dua Tuhan ataupun lebih, Tuhan A kata nak cipta alam, Tuhan B kata tak nak cipta alam. Okey, jadi kalau keadaan ni berlaku, so apa hasil dia? Ada tiga hasil. Yang pertama, alam ni tak ada, memang tak ada. Jadi kalau tak ada, maksudnya Tuhan kedua tu menang. Tuhan kedua tu menang. Jadi Tuhan pertama ni dia punya iradah dan kudrah dia tidak sesempurna Tuhan yang kedua. Jadi tak dinamakan Tuhan lah kalau macam tu. Sebab sepatutnya Tuhan ini mempunyai kudrah dan iradah yang sempurna. Kesempurnaan kudrah dan iradah. Jadi kalau dia ada kehendak iaitu ingin menciptakan alam, tetapi tidak berjaya menciptakan alam sebabkan ada Tuhan yang lain menghalang, jadi dia tidak dinamakan Tuhan lah yang tak berjaya tu. Okey. Kalau andaian kedua, alam tu memang ada. Alam itu memang ada. Jadi maksudnya Tuhan yang pertama lah menang. Tuhan yang A tu menang. Dan yang ketiga, sebenarnya satu Tuhan je. Tuhan satu sahaja yang ada. Jadi berdasarkan logik akal ini, mustahil secara aklinya Tuhan itu dua ataupun lebih. Itu adalah satu bentuk pembuktian kepada keesaan Tuhan. Antara dalil yang ada juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita boleh lihat dalam Quran, bagaimana sebenarnya diaplikasikan perkara ini dalam dialog ataupun mujadalah antara Nabi Ibrahim AS dengan yang dikatakan sebagai Namrud itu, yang mana Nabi Ibrahim membawakan bukti-bukti kekuasaan Tuhan, af'al itu. Dia kata Rabbiyallazi yuhyi wa yumit, Tuhan aku ni menghidupkan dan mematikan. Tapi Namrud ni dengan konon-konon dia bijak, dia kata pun dia boleh mematikan dan menghidupkan. Dengan cara dia apa? Dengan cara ni ada
Banduan yang patut dihukum mati, dia melepaskan dia untuk hidup, maka dia bagi dia itu menghidupkan. Dan banduan yang memang mati, banduan yang tak bersalah, dia hukum mati, itu mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim cakap, okey, terbitkan matahari dari barat. Jadi ini satu bentuk bagaimana sebenarnya Allah SWT sahaja yang mendakwa dirinya, mendakwa zatnya yang mampu membuat perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk lain. Sebagai contoh, Al-Khalq. Al-Khalq ni namanya Al-Khaliq ataupun pencipta. Jadi pencipta ini adalah menciptakan sesuatu daripada ketiadaan. Al-Khalqu minal adam, mencipta daripada tiada. Manusia ataupun makhluk lain tidak akan mampu mencipta daripada ketiadaan. Kita mesti cipta benda yang dah sedia ada. Kita ubah suai sahaja. Kita daripada benda tu dah memang ada, tanah dah ada, kita ubah jadi simen ke, kita ubah jadi rumah, kita ubah jadi tanah liat. Maksudnya kita menggunakan unsur-unsur sedia ada di muka bumi ini untuk kita cipta benda. Kita tidak mencipta minal adam, daripada ketiadaan. Jadi Allah yang mengatakan dia mencipta daripada ketiadaan. Jadi tiada satu lagi mana-mana makhluk yang berani mendakwa dirinya sesempurna itu. Jadi itu membuktikan bahawa Allah sahaja yang mendakwa. Dakwaan Allah itu sempurna. Tiada orang lain pun mendakwa sebagaimana dakwaan Allah SWT. Jadi itu antara buktinya. Okey. Dan yang ketiga yang paling kita nampak lebih mudah iaitu dalam ayat surah Al-Anbiya, di mana kalaulah ada dua Tuhan maka dua dunia akan binasa. Sebab macam tadilah macam burhan tamanuk itu, berlakunya percanggahan antara kedua-dua Tuhan. Jadi alam ni akan binasa. Jadi itu bukti-bukti wahdaniyah, keesaan Allah SWT. Okey. Jadi malam ni kita akan teruskan lagi. Kita akan teruskan lagi membincangkan tentang sifat-sifat Allah SWT, sifat-sifat salbiyah dan sifat-sifat, beberapa sifat-sifat yang ithbati atau subutiyah ini. Kita mulakan insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ilmihi fid darin amin. Mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Lam yazdad bi kaunihim syai'a lam yakun qabluhum min sifatihi. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Okey, panjang sikit Allah sentiasa memiliki sifat-sifatnya sebelum dia menciptakan makhluknya. Tidak bertambah sama sekali sifatnya itu dengan adanya makhluk. Yang sebelum keberadaannya mereka bukan menjadi sifatnya. Sebagaimana sifatnya yang azali sejak dahulu tiada permulaan itu, demikian juga dia abadi dengan sifat-sifatnya. Okey. Bagi kita terang ayat ni. Okey. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang ada pada malam ini, pernyataan ini ataupun matan ini dia memberikan kita satu gambaran bagaimana sebenarnya Imam Tahawi sedang mengkritik beberapa aliran akidah yang ada pada zaman dia. Yang mana kalau kita boleh buat satu kronologi, zaman itu zaman kebangkitan Mu'tazilah. Okey. Jadi antara kritikan-kritikan Mu'tazilah ini adalah mereka mengatakan bahawa jika Tuhan Allah SWT ini kita namakan sebagai Al-Khaliq, yang menciptakan kan, Al-Khaliq ni yang maha mencipta, yang maha pencipta. Okey. Adakah boleh kita sandarkan sifat itu kepada Allah sebelum adanya makhluk, sebelum adanya penciptaan? Adakah dinamakan Allah sebagai Al-Khaliq sebelum adanya penciptaan pertama? Jadi ini kritikan-kritikan yang diberikan. Jadi Mu'tazilah menafikan sifat Al-Khaliq ini. Sebab bagi mereka, apabila kita menisbahkan Allah Al-Khaliq, Al-Khaliq itu sifat hadis, sifat yang berubah-ubah. Allah jadi Al-Khaliq sebab ada makhluk. Jadi kalau tak ada makhluk, tak nama Al-Khaliq. Betul tak? Macam mana kita nak jawab? Allah Al-Makhluk. Jadi bila, maksudnya kalaulah tiadanya makhluk ni, makhluk semua dah hancur, dah binasa, maka tiada juga dinama sifat itu sifat Al-Khaliq. Makhluk dah tak ada. Jadi macam mana?
Jadi itu syubhat yang dilontarkan oleh Mu'tazilah. Jadi jawapannya melalui tadi, iaitu mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Allah bersifat dengan sifatnya itu sebelum adanya makhluk. Kalaulah tiada makhluk pun, Allah adalah Al-Khaliq. Allah tiada ni rezeki pun, Allah Ar-Razzaq. Allah Maha memberi rezeki. Jadi sebab tu namanya sifat azali, sifat yang sentiasa ada pada Allah Taala. Bukannya ada sifat itu ada jika adanya makhluk, jika tak ada jika kat situ. Macam kita lah manusia kan. Jadi kalau kita sandarkan dengan manusia, kita jadi berilmu sebab kita dapat maklumat. Kita jadi ayah sebab kita ada anak. Jadi sebelum ada anak kita tak nama ayah. Sebelum kita berkahwin tak nama suami. Jadi sifat itu sifat yang berubah-ubah pada keadaan-keadaan tertentu. Itu sifat untuk manusia. Tetapi Allah SWT tidak bersifat sedemikian. Allah bersifat dengan Al-Khaliq, pencipta sebelum adanya ciptaan. Sebab itu sifat azali, sifat yang sentiasa ada pada Allah SWT. Dan walaupun tiada makhluk di dunia ini pun, maka Allah masih lagi memiliki sifat Al-Khaliq. Okey. Kemudian Imam At-Tahawi menyambung, lam yazdad bi kaunihim syai'a. Yang mana sifat-sifat ini tidak bertambah pun dengan bertambahnya makhluk. Macam itulah. Kalau macam kita, kalau kita menjadi ada anak lebih seorang, ada anak 3, jadi kita bapa kepada 3 anak, bapa kepada 4 anak. Jadi kita sifat kita bertambah. Kan? Mula-mula kita ada sijil degree, kemudian kita ada sijil peringkat lebih tinggi, master. Kita ni ada penambahan dari sudut kepakaran kita. Jadi itu kita punya sifat ni bergantung kepada benda-benda itu, bergantung kepada benda-benda perubahan-perubahan itu. Tetapi Allah SWT tambahlah makhluk ke, kurangnya makhluk ke, tidak memberi kesan kepada sifat-sifatnya, kerana sifat-sifat ni sentiasa ada dan sentiasa kekal. Azali wa abadi. Azali ni tidak ada permulaan, abadi tidak ada perakhiran. Sifat ni itu macam itulah juga. Okey. Kemudian wa kama kana sifat bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Sebagaimana sifat ini azali, tiada permulaan, maka begitulah sifat ini tiada pengakhiran. Tadi macam saya terangkan tadi kan. Okey Jadi itu untuk patahnya pertama. Kemudian Imam At-Tahawi menambahkan lagi, laisa mundu khalaqal khalqa istafada ismal khaliqi wala bi ihdathihi al bariyata istafada ismal bari. Okey, ini penegasan kepada pernyataan atas tadi, iaitu maksud dia apa? Dia memiliki nama Al-Khaliq itu bukanlah setelah menciptakan makhluk, dan tidak pula menyandang nama Al-Bari, pencipta juga, setelah menciptakan makhluk. Jadi ini penegasan, takkid kepada pernyataan tadi, iaitu tidak berlakunya Allah ini hanya diberikan nama pencipta bila adanya pencipta, bila adanya ciptaan itu. Bukan. Tidak semestinya. Sebab Allah itu bersifat itu secara azali. Lain dengan manusia. Ini masalah kita. Ini masalah beberapa aliran dalam akidah atau manusia secara umumnya. Kita suka meletakkan Allah dalam kerangka pemikiran kita. Takkanlah kita kata kita ni lah tak kahwin lagi, tak nama suami lah. Betul lah, untuk kita manusia betul. Tapi adakah Allah tidak berlaku ni penciptaan lagi, dia tidak dinamakan sebagai Al-Khaliq? Tak. Sebab Allah sifatnya azali dan abadi, bukannya seperti kita yang bergantung kepada perubahan-perubahan tertentu. Okey. Jadi itu penegasan yang dibuat oleh Imam At-Tahawi. Lahu ma'na ar-rububiyyati wala marbubun. Dia memiliki makna rububiyah, yakni pentadbir, pencipta, pengatur cara, dan bukannya marbub, maksudnya walaupun tiadanya ciptaan itu, serta memiliki makna Al-Khaliq, pencipta, dan bukannya makhluk yang diciptakan. Okey. Jadi ini penegasan yang kedua. Betul-betul memberikan tamparan kepada Mu'tazilah, dan yang cuba meletakkan
syubhat ini kepada manusia. Jadi kalau kita lihat dalam perbincangan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bukunya Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad juga memberikan jawapan yang sama. Kan? Sebagai contoh, dia bagi contoh dalam kitab itu, pedang. Okey, pedang. Pedang ni adalah satu sifat kepada satu sifat pedang ni satu nama kepada benda yang boleh memotong, yang boleh mencederakan, yang boleh memancung, menikam dan sebagainya. Itulah sifat kepada pedang. Istilah pedang itu memaknakan itu. Okey, jadi kalau pedang berada dalam sarungnya, dalam sarung pedang itu, maka sifat-sifat tadi itu iaitu memotong, memancung ke, menikam ke, dah tak ada. Sebab dah disarungkan ke dalam sarung pedang tadi. Adakah nama pedang itu berubah? Adakah nama pedang itu berubah dengan berubahnya sifat itu? Tidak. Still nama dia pedang, walaupun dalam sarung. Tumpullah dalam sarung ni. Jadi kalaulah kita kata macam tu, lebih kurang lah. Kalaupun Allah SWT, kalaulah kita ni, andai kalau kita terima pendapat Mu'tazilah, ni andaian sahaja, bukannya betul. Jadi kalau kita terima pendapat mereka, kita boleh menamakan Allah Al-Khaliq min haitsul quwwah, yakni pencipta dengan potensi yang ada. Allah memang akan mencipta. Tak perlu ada ciptaan pun, Khaliq bil quwwah. Kalau Khaliq bil fa'li maksudnya dah mencipta dah, tetapi ada potensi mencipta. Al-Khaliq bil quwwah nama dia. Jadi semua lelaki yang bujang kita boleh panggil sebagai bakal suami. Itu ataupun istilah dia az-zawj bil quwwah, bakal suami. Kalau az-zawj bil fa'il, dia memang dah suami orang secara hakikat, secara hakiki. Dah kahwin betul lah, dah ada isteri, dah ada sijil kahwin. Jadi macam tu. Itulah beza. Jadi Imam Al-Ghazali kalau nak terima pun macam ni lah, tak ada masalah. Jadi terjatuhlah, runtuhlah hujah-hujah Mu'tazilah itu tadi. Jadi Allah selama-lamanya disifatkan Ar-Rabb, Al-Ilah, Al-Khaliq, dan tidak seperti mana didakwa oleh mereka. Wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal ism. Dan seperti mana dia menghidupkan yang mati setelah kematian, maka dia berhak mempunyai nama yang menghidupkan qabla ihyaihim, sebelum menghidupkan mereka. Wa kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insyaihim. Begitu juga dia berhak menyandang nama al-khaliq, pencipta, sebelum makhluk diciptakan. Okey. Jadi ini satu penerangan lagi yang Imam Tahawi bagi. Ini benda ni sangat penting, besar. Okey. Kita namakan Allah sebagai Al-Muhyi, Allah yang maha menghidupkan, kan? Tetapi Allah tidak menghidupkan kita lagi. Maksud Al-Muhyi ni, muhyi selepas kematian yang pertama tu lah, iaitu Al-Ba'tsu, kan? Kebangkitan semula, kan? Kita nama. Jadi kenapa kita boleh menamakan Allah sebagai Al-Muhyi tetapi kita tak namakan Allah dengan Al-Khaliq? Jadi ini satu, maksudnya kita macam memilih-milih nama Allah Ta'ala ni. Jadi dia memberikan satu gambaran-gambaran yang rosak kepada akidah kita. Itu yang cuba dikritik oleh Imam At-Tahawi. Jadi sebagaimana kita namakan Allah sebagai Al-Muhyi, yang menghidupkan, walaupun kita ni masih lagi belum dihidupkan semula Allah Ta'ala itu, kita namakan Al-Muhyi boleh, tak ada masalah. Kenapa kita tak namakan Allah Al-Khaliq juga dalam masa yang sama? Itu hujah yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, Imam At-Tahawi rahimahullah. Okey. Kemudian ada perbincangan, satu istilah penting yang kita kena bincang, iaitu beza antara sifatul khalq ataupun sifatul zat dengan sifatul af'al. Okey, jadi ini antara pembahagian dalam sifat, antara salah satu pembahagian adalah sifatul zat dengan sifatul af'al. Okey, yang mana maksud di sini adalah sifat-sifat Allah ni ada yang dalam kategori sifatul zat, sifat kepada zat Allah Taala. Kan? Sebagai contohnya wahdaniyah, wujud, ini sifat zat. Sifatul af'al pula sifat yang dia ada interaksi dengan makhluk. Contoh kudrah, iradah. Dia ada ta'alluq dia.
ada interaksi. Allah menciptakan makhluk, Allah mengkhususkan makhluk dengan ajalnya, tempat mana dia lahir, di mana rezeki ni macam mana, semua itu dalam kategori sifat iradah dan kudrah. Ilmu. Jadi semua ni dia ada interaksi, ada ta'alluq dengan makhluk. Jadi antara perbezaan dekat sifatul zat dengan sifatul af'al ni adalah dia katakan bahawa kalaulah sifatul af'al, bila kita menafikan sifat tu, bila kita letakkan penafian kepada sifat itu, maka tidak menggambarkan kekurangan. Sebagai contoh, Allah memberikan rezeki kepada seseorang ini. Allah mengayakan, tapi Allah memiskinkan seseorang lagi. Adakah itu macam penafian kan? Satu dia mengayakan seseorang, satu lagi dia memiskinkan seseorang. Jadi adakah memberikan kesan? Tidak memberikan kesan. Allah memiskinkan, mengayakan, tidak masalah. Kita namakan Allah sebegitu. Allah memberi rezeki kepada seseorang, tidak memberi rezeki kepada seseorang. Ada masalah tak? Tidak ada. Tidak menggambarkan kekurangan masalah. Allah memberikan pahala kepada seseorang, Allah tidak memberikan pahala kepada seseorang yang lain. Jadi itu sifatul af'al. Tapi sifatul zat tak boleh. Sifatul zat kalau kita nafikan, itu menggambarkan kekurangan kepada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, Allah wujud, Allah tak wujud, tak boleh. Berbeza dengan tadi, Allah menciptakan, tidak menciptakan. Allah memberikan rezeki, tidak memberikan rezeki. Jadi bila kita dapat memberikan penafian kepada itu, maka itu dinamakan sifatul af'al. Kalau penafian itu memberikan makna kekurangan, Allah tidak wujud, Allah itu dua, na'udzubillah min zalik dan sebagainya, maka itu dinamakan sebagai sifatul zat. Okey. Jadi Mu'tazilah mengatakan sifatul af'al ini hadisah. Sifat af'al ini adalah berubah-ubah. Ini masalah dia bila Mu'tazilah menyamakan dimensi ketuhanan dengan dimensi makhluk, dimensi manusia. Sebagaimana kita, bila ilmu kita sentiasa berubah-ubah. Ilmu kita kadang-kadang, maksudnya hari ni tak sama dengan semalam, hari ni tak sama dengan esok. Ilmu kita bertambah, dan mungkin tahun depan lain dengan kita pada hari ini. Jadi ilmu kita bertambah. Jadi ilmu kita bergantung kepada perubahan-perubahan yang ada di sekeliling kita. Jadi sifatul ilm itu, untuk seorang manusia, sifatul ilm al-hadith, dia berubah-ubah. Tetapi Allah tidak begitu. Allah dah tahu semua benda sebelum benda tu ada lagi. Jadi bila menyamakan makhluk, sifat Allah dan sifat Allah Ta'ala, maka menyebabkan akhirnya perkara ni menjadi masalah besar. Jadi itu. Okay. Ada soalan? Saudara Imran mengatakan sifat 20 macam mana Ustaz? Okey, sifat 20. Sifat 20 ni biasa kita belajarlah di masjid-masjid dan surah di Malaysia ni. Sifatul zat, sifatul af'al tu adalah salah satu pembahagian yang biasa dibahagikan lah. Jadi kalau kita nak masukkan sifat 20 ke dalam pembahagian itu pun boleh. Sifat zat ni biasanya sifat nafsi dan sifat salbi. Sifat ma'ani dan ma'nawi itu dalam kategori sifatul af'al. Bahkan ada yang mengatakan bahawa Syekh Bilal Al-Najjar mengatakan sifatul af'al itu semuanya terkandung dalam sifatul iradah, sifat iradah Allah SWT. Itu kalau kita nak nampak macam mana nak menyatukan gambaran-gambaran pembahagian inilah. Jadi bagi saya pembahagian ni tidak ada masalah lah. Sifatul zat af'al itu pun tidak ada masalah, melainkan kalau kita betul-betul faham cara pembahagian itu bagaimana. Tapi yang 20 ni lebih mudah difahami lah. Kita sambung lagi Okey. Dah panjang kritikan oleh Imam Tahawi kepada Mu'tazilah. Akhirnya dia kata, zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Itu kerana dia, yakni Allah, berkuasa ke atas segala sesuatu. Wa kullu syai'in ilaihi faqir. Dan segala sesuatu memerlukan kepada Allah SWT. Jadi bila bincang panjang, adakah nama boleh dinamakan sebagai pencipta jika tiada pencipta, jika tiada ciptaan? Bolehkah nama sebagai pemberi rezeki pada rezeki itu tak ada pun lagi dan sebagainya? Akhirnya Imam At-Tahawi kata, zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Maksudnya nak panggil tak nak panggil, nak gelar tak nak gelar pun, Allah mampu untuk menciptakan rezeki itu. Dan bahkan sebenarnya, ini dia patah balik, bahkan sebenarnya manusia inilah yang menggambarkan akalnya itu boleh merentasi ruang-ruang wahyu itu fakir. Manusia ini fakir, dia memerlukan kepada bantuan wahyu.
memerlukan kepada bantuan wahyu. Memerlukan kepada pengutusan Rasul untuk melengkapkan epistemologinya, melengkapkan kefahaman ilmu dia. Kalau tak mampu kita nak faham ketuhanan ni. Kita mampu faham, tetapi kefahaman yang muktamad itu datang dengan penggabungan ataupun keselarian antara akal dan wahyu. Jadi apabila kita tidak memahami kesepaduan ini, keselarian ini, maka kita akan melihat kefahaman-kefahaman yang tidak muktamad tentang ketuhanan. Jadi itu. Okey. Wa kullu syai'in ilaihi faqir. Imam At-Tahawi patahkan balik kepada manusia biasa. Kita yang perlukan Tuhan ni, kita nak cakap apa ke Tuhan ni? Macam tu lebih kurang. Okey. Wa kullu amrin alaihi yasir. Setiap urusan, setiap perkara bagi Allah sangatlah mudah. La yahtaju ila syai'in, tidak memerlukan kepada segala sesuatu. Penegasan kepada yang tadi. Laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Ini adalah daripada ayat Quran surah Syura ayat 11 kan. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ini sebenarnya inilah titik pertembungan tu kat sini, iaitu apabila kita cuba meletakkan dimensi ketuhanan sama dengan dimensi makhluk. Jadi ini panggil qiyasul ghaib ala syahid. Kita menamakan yang gaib itu yang tidak kita dapat capai dengan kita punya ilmu dengan perkara yang kita capai. Jadi ini masalah kita, masalah kadang-kadang yang berlaku. Jadi kita tak boleh menamakan sifat-sifat ketuhanan itu dengan kita. Kita memanglah ilmu kita bergantung kepada maklumat yang kita sampai kepada kita. Sifat nama sebagai seorang suami dan ayah sebagai contoh itu tidak akan boleh dinamakan melainkan kita sendiri mempunyai sebabnya itu. Tapi Allah tidak sebegitu. Jadi meletakkan dimensi ketuhanan sama dengan dimensi makhluk, qiyasul ghaib ala syahid, ini yang menyebabkan ramai daripada kalangan manusia tergelincir daripada akidah Islamiah. Okey. Dan disambungkan lagi, khalaqal khalqa bi'ilmihi. Dia menciptakan makhluk dengan ilmunya. Okey, maksudnya apa? Maksudnya Allah dah mengetahui segala sesuatu sebelum penciptaan itu berlaku lagi. Jadi maksudnya bukan Allah mencipta secara sudfah, secara tiba-tiba. Maksudnya setiap yang berlaku itu dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dalam lingkungan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sedemikian, maka kita boleh faham bahawa segala perkara yang ada di bumi ini, di dunia ini, bahkan setiap ayat daripada Al-Quran, setiap huruf daripada Al-Quran itu ada makna dia. Bukan diciptakan sebab bagi sedap sikit bunyi lah. Tidak sia-sia. Okey. Wa qaddara lahum aqdar. Dan dia telah menetapkan bagi mereka, yakni ciptaan itu, dengan takdir-takdir mereka. Wa daraba lahum ajala, dan dia menentukan untuk mereka ajal-ajal mereka. Walam yakhaf alaihi syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Qabla an yakhluqahum, sebelum dia menciptakan mereka. Wa alima ma hum amiluna, dan dia mengetahui apa yang mereka lakukan. Qabla an yakhluqahum, sebelum dia menciptakannya. Ini nak gambarkan bagaimana ilmu Allah SWT itu meluas. Allah tahu apa yang akan berlaku, apa yang sudah berlaku, dan apa yang sedang berlaku. Jadi ini ilmu Allah SWT yang luas. Ini dah masuk sifatul ilm pula. Okey. Wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi, dan dia memerintahkan semua makhluk supaya taat kepadanya dan menghalang mereka semua daripada mengingkarinya. Okey. Di sini kita lihat bahawa lepas Imam Tahawi cerita pasal ketuhanan, Imam Tahawi ingatkan kita tentang taklif, tanggungjawab sebagai seorang manusia. Sebab perbincangan ketuhanan yang ada, dia tidak boleh terpisah daripada hubungan dengan manusia itu sendiri. Maksudnya kita bincang tentang ketuhanan Allah itu sekian, kita lupa membincangkan taklif. Jika Allah sedemikian, maka apa yang perlu kita buat? Kita kena menyempurnakan taklif kita.
Jadi itu yang dimaksudkan wa amarahum bi ta'atihi, dan Allah menyuruh mereka. Kan? Jadi ini antara aspek penting dalam pembincangan akidah. Kita jangan bincang sekadar menyifatkan Allah SWT dengan sifat-sifat kesempurnaan, tetapi kita lupa mengaitkan dengan taklif. Taklif itu penting, sebab itulah tujuan akidah itu. Kita kenal Allah SWT, kita kenal Allah untuk kita beramal. Kan? Jadi Allah mengatakan wa amarahum bi ta'ati, ingatlah disuruh untuk mentaati dan meninggalkan maksiat dia. Bila kita kenal Allah Taala sedemikian rupa, maka ikutlah apa yang telah dia suruh melalui wahyu dan juga pengutusan Rasulullah SAW. Okey. Wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Dan setiap sesuatu berjalan menurut takdirnya dan kehendaknya. Wa masyiatuhu tunfaz. Tanfuz. Wa masyiatuhu tanfuz. La masyiata lil ibad illa ma syaa lahum. Dan kehendaknya pasti terlaksana. Hamba tidak mempunyai kehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah buat mereka. Fama syaa lahum kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendakinya buat mereka pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak terjadi. Okey. Di sini pembincangannya agak panjang. Pembincangan tentang masyiah ataupun iradah, kehendak Allah Taala dengan kehendak manusia. Dalam pembincangan ni, dalam buku akidah kita akan bincang dalam bab af'al ibad dengan af'alullah Taala. Dan af'al ibad dengan af'al Allah. Okey, sebelum tu soalan. Kalau saya boleh faham masa Ustaz tadi, beriman dengan sifat 20 itu tiada masalah, tapi jangan mengidapkan sifat-sifat Allah yang lain ni Ustaz, sebab Allah ada sifat-sifat yang contohnya sifat-sifat zat dan sifat af'al dia. Jelas, terima kasih Ustaz. Terima kasih saudara Imran. Okey, macam ni. Sifat-sifat Allah, macam saya terang dalam kelas sebelum ni, kita mengatakan bahawa kita beriman dengan semua sifat-sifat Allah yang sempurna. Jadi kalaulah kita boleh kata kita beriman dengan semua sifat-sifat kesempurnaan itu, maka itulah yang kita patut buat. Dan kita menafikan segala kekurangan daripada Allah Taala. 20 ke? 99 ke? Okey, ini adalah bentuk-bentuk penceritaan daripada Quran, hadis dan juga istiqra' daripada ulama kita. Jadi kita tidak menafikan kesempurnaan sifat-sifat Allah SWT itu. Tidak ada masalah. Kita tak nafikan. Bahkan mungkin lebih daripada 99, lebih daripada 20 pun. Tetapi itu yang diberitahu kepada kita. Kita kenal Allah daripada mana? Daripada apa yang kita belajar daripada Quran dan hadis, dan apa yang kita boleh memikirkannya. Kita menggabungkan kedua-dua itu, membentuk kefahaman kita kepada Allah SWT. Jadi kalaulah kita boleh kata Allah ada sifat-sifat lain lebih sempurna, maka tak ada masalah untuk tambah. Sebagaimana Al-Maturidiyah menambah sifat At-Takwin sebagai contoh, yang tak ada dalam sifat 20. Bagi mereka itu sifat kesempurnaan. Lepas tu Asy'ariyah kata itu dalam sifat iradah dan sebagainya. Maka benda-benda ini adalah khilaf. Yang mana yang penting asasnya kita menerima, kita menyifatkan Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Pendetilan kepada kesempurnaan itu yang menjadi khilaf kepada aliran akidah. Tetapi basic ini, iaitu menyempurnakan sifat Allah yang menyempurnakan, kita isbatkan kesempurnaan Allah Taala, itu menjadi titik pertemuan kita. Jadi apabila Mu'tazilah telah masuk ke dalam satu sempadan yang agak berbahaya, iaitu telah seolah-olahnya menafikan sifat penciptaan itu, al-khalq itu, nama Allah sebagai al-khaliq itu, dah nama itu memang terang-terang dalam Quran secara soreh, dan secara aklinya kita tidak menafikan benda itu, memang Allah itu pencipta. Jadi apabila Mu'tazilah melakukan cubaan itu, maka serangan-serangan yang berlaku itu daripada mempertahankan ini perlu dilakukan. Dari situ. Jadi basicnya kita kena mengisbatkan kesempurnaan kepada Allah Taala. Mahma berbanyak bilangannya, dan ada ulama kata 20 ni paling utama. Yang lain semua tu kategori-kategori di bawah 20 itu, ada kata 99 dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Yang penting basicnya iaitu mengatakan bahawa Allah itu sempurna dengan sifat-sifat kesempurnaan dan tidak bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Itulah dia yang kita kena buat. Okey, masuk balik tadi tentang masyiah ataupun iradah Allah Taala. Okey, jadi apakah yang berlaku
yang saya gerakkan tangan saya ni. So saya yang pergerakan ini daripada keinginan saya ataupun keinginan Allah SWT. Ini perbincangan yang panjang, afan ibad dengan afan Allah Taala. Dan perbincangan ini merentasi pelbagai mazhab dan pelbagai agama sampai ke hari ini. Okey, jadi mau tahu kata senang. Segala yang berlaku dengan kehendak Allah Taala. Itu basic dia. Sama ada Allah memberikan secara Allah mubasyarah. Allah menciptakan benda secara langsung ataupun ada wasitah, ada perantara ni, iaitu mungkin contoh sekarang ni Allah memberikan kita kebebasan untuk ada af'al ikhtiyariyah, ada perkara-perkara yang kita pilih, gerakan tangan. Tapi ada af'al ittirariyah, ada perkara-perkara yang tak boleh pilih. Contohnya degupan jantung, aliran darah dan sebagainya. Benda ni adalah perbuatan yang kita tak boleh kontrol. Jadi apa itu, kalau contoh tangan ni Allah berikan kita kemampuan untuk menggerakkannya sendiri, tetapi kemampuannya itu disandarkan kepada Allah Taala. Okey, sebagai contoh yang biasa dibawakan oleh guru saya di Mesir dulu, Syekh Dr. Jamal Farouk, dia menggambarkan sebagai kita nak buka pintu lah. Pintu yang terkunci, nak buka kan. Jadi kita masukkan kunci. So kita pulas kunci tu, pintu tu buka. Jadi yang membuka pintu tu orang tu ke kunci tu? Dia iqtiran, dia serentak orang yang memusingkan itu dengan kunci. Jadi macam begitulah Allah memberikan kita kemampuan itu untuk menggerakkan. Jadi Allah yang menggerakkan secara aslinya, dan tetapi perantara itu kunci itu di tangan kita. Kita ada kemampuan di peringkat af'al ikhtiyariyah, perbuatan yang ikhtiyari. Okey. Jadi apa yang Allah tidak inginkan maka tidak akan berlaku. Dan apa yang Allah inginkan akan berlaku. Jadi sebenarnya ini memberikan kita satu bentuk keinsafan. Sebenarnya kalau kita betul-betul memahami perkara ini, kita boleh merungkai problem of science punya permasalahan yang ada pada hari ini. Kita tahu Allah yang memberikan hujungnya tu Allah punya kehendak, Allah punya keinginan, Allah punya iradah. Tetapi kita nak menyelesaikan solusi itu, nak menyelesaikan dalam kerja itu sebelum sampai pada Allah tu, itu yang kita kena buat. Itulah kajian sains. Itulah sains. Kita mengkaji sebab-sebab ni sebelum, tapi dalam sama kita tak menafikan hujungnya Allah Taala. Cuma sekarang ni bila kita menafikan Allah, maka kita akan mengatakan itu adalah tak boleh diterangkan lagi, ini adalah anomaly, ini adalah sudufah dan sebagainya. Ini pemahaman sains sekarang lah, menafikan peranan Tuhan dalam perkara-perkara yang berkaitan fenomena-fenomena alam. Okey. Kemudian yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadlan wa yudillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adlan. Dia memberikan petunjuk, perlindungan, kesihatan dan kesembuhan kepada sesiapa yang dia kehendaki dengan kemurahannya, fadl, pemberian atau kemurahan, anugerah. Dan dia menyesatkan, menghina dan memberikan ujian kepada sesiapa yang dia kehendaki dengan keadilannya, adlan. Okey. Wa kulluhum yataqabbaluna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Dan semua makhluk berbolak-balik ataupun bertukar-tukarlah dalam kehendaknya, di antara fadlu, anugerahnya ataupun kemurahan hatinya dan keadilannya, adlihi. Okey. Jadi kita ni hidup dalam kehendak Allah Taala. Antara kita ni diberikan anugerah ataupun kita ni diberikan keadilan. Biasa ramai orang kata ni kan, kenapa Allah ciptakan neraka? Kenapa Allah ciptakan neraka? Kenapa Allah ciptakan hukuman kepada orang-orang yang kafir dan sebagainya? Bukankah Allah tu yang maha memberikan keampunan, yang maha memberikan kemaafan, yang maha mengampunkan dosa dan sebagainya? Kenapa Allah tidak mengampunkan dosa mereka ni? Shield terus neraka, tak ada neraka terus, syurga terus semua orang. Yang buat dosa masuk neraka, masuk syurga sebab Allah ampunkan. Macam mana? Nak jawab apa? Jadi ini untuk orang Muslim lah. Untuk orang Muslim, jawapan untuk orang Muslim. Kalau kita menerima Allah punya sifat sebagai Allah yang maha pemurah, yang maha mengampunkan, yang maha memberi rezeki, yang maha memberi dan sebagainya itu, sebagaimana kita terima sifat-sifat itu,
kita kena terima juga sifat Allah yang lain, iaitu sifat adil yang memberikan hukuman dan sebagainya. Kita kena terima semua sifat-sifat ini. Kan? Sebab kalau tidak, kalaulah Allah tidak kita kata okey, masuk dalam syurga semua orang. Kan? Jadi adakah adil orang yang bangun pagi, qiyamul lail, orang yang berjihad di dalam Allah Ta'ala, orang yang berdakwah, menginfakkan harta, dengan orang yang bangun pagi mabuk, melanggar orang yang tidak bersalah, orang yang melanggar hukum Allah, orang yang berzina, orang yang minum arak dan sebagainya? Samakah kedua-dua mereka ini? Adilkah jika kedua-dua ni dimasukkan ke tempat yang sama di syurga nanti? Tak adil. Jadi sebagaimana kita terima Allah punya sifat pengampun, memberikan kemaafan, kita kena terima Allah punya keadilan. Allah menghukum mereka dengan atas sebab mereka itu sendiri memilih untuk melakukan kejahatan. Walaupun dalam kerangka kehendak Allah Taala. Jadi kalau kita kata Allah itu zalim, tak tepatlah. Allah itu adil. Sebab lain Allah itu adil. Dengan ada neraka itu, itulah bukti keadilan Allah SWT. Jadi itu. Okay? Jadi sebab tu Imam Tahawi kata kita ni antara dua. Kita hidup dalam fadlullah ataupun adlullah. Sebagaimana dia katakan Nabi Isa dalam surah Al-Ma'idah. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalaulah engkau mengazab mereka, yakni Bani Israel, maka fa innahum ibaduk, maka mereka itu hamba-hamba engkau. Engkau layak melakukan azab ini sebagai keadilan. Mereka dah melakukan dosa, mereka dah mensyirikkan Allah, mereka dah mengkufurkan Allah, maka layak untuk diazab. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika kau mengampunkan mereka, fa in anta ghafurur rahim, kalau kau mengampunkan mereka, engkau lah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kedua-dua, fadl ke anugerah, dan adil keadilan. Okey. Kemudian wa huwa muta'alin 'anil adadi wal andadi, dan dia maha tinggi dari segala saingan dan tandingan. La rada liqada'ihi wala mu'aqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi, dan tidak ada yang dapat menolak ketentuannya, tidak ada yang dapat menghalangi keputusannya, dan tidak ada yang dapat mengalahkan urusannya. Jadi ini Allah mengatakan bagaimana Allah SWT itu paling tinggi keputusannya. Dari keputusan yang boleh lari daripada keputusan Allah Ta'ala. Allah punya keputusan itu melangkaui keputusan orang yang lain. Bagaimana kita rancang, akhirnya perancangan Allah itu yang melangkaui, mengatasi perancangan kita. Kita rancanglah macam mana baik pun, kita rancanglah macam mana hebat pun, kita perfeksionis macam mana pun, tetapi akhirnya Allah SWT juga yang melaksanakan rancangan-rancangannya. Jadi saya rasa mungkin ramai kalangan kita yang mengalami situasi ini. Kita plan macam plan lah, A to Z tu kita dah plan sangat detail, tetapi tiba-tiba akhirnya lain yang berlaku, lain yang jadi. Itulah Allah nak mengajar kita tarbiyah, mengajar kita, mendidik kita tentang perkara ini. La radda liqada'ihi, tiada yang menolak keputusan Allah Taala. Dan terakhir untuk ni, amanna bidzalika kullihi. Atas tadi ni kita bincang tentang sifat-sifat Allah ni daripada awal sampai habis ni, sampai sekarang ni. Amanna bidzalika, kami beriman dengan yang telah disebutkan di atas. Wa aiqanna anna kullam min indihi, dan kami yakini bahawa segala sesuatu itu datang daripada sisi Allah Taala. Okey. Jadi Imam At-Tahawi menggunakan perkataan aiqanna. Jadi Syekh Al-Babarti, salah seorang daripada syurah ataupun yang mensyarahkan akidah At-Tahawiyah ini, dia mengatakan bahawa ini membuktikan akidah kita ini, iman kita ini bukan dengan taklid, bukan dengan ikut-ikutan. Kita dapat talaqi, kita orang talqinkan, orang baca kan, kita pun ambil bawa balik. Tak. Akidah kita ni kita yakin. Yakin ni apa? Yakin ni paling tinggi dia punya darjat keilmuannya. Keyakinan. Ilmu tu yakin tu ilmu. Jadi kita nak yakin dengan satu benda, kita kena ada ilmu. Ilmu itulah memberikan kita keyakinan. Jadi dia kata dalam akidah ini bukan kita mengikut buta-buta, bukan taklid. Kita memikirkan, kita meyakini benda tu. Mana kalau ada orang berikan kita syubhat-syubhat, kita tak goyah pun.
kan. Contoh kita kata, okey, orang tanya kan, betul ke Nabi Muhammad ni dapat Quran? Apa bukti kau? Waktu kita pun betul lah, tak yakin lah. Kita pun tak yakin. Kita goyang lah. Jadi sebab itu kita perlu sentiasa meningkatkan kemampuan kita dalam akidah kita. Kita kena yakin, menambahkan keyakinan kita. Tahapan keyakinan pun ada tahap-tahap juga. Ada ilmu yaqin, ada ainul yaqin, yakin dengan penglihatan, yakin dengan pandangan. Ada haqqul yakin, yakin dengan pengalaman dan perasaan. Jadi kita kena tambahkan kita punya keyakinan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan ini. Jadi apabila Imam At-Tahawi kata aiqanna, maka dia menafikan akidah kita ni akidah yang semata-mata taklid, kita warisi saja daripada ayah kita, tak. Tapi akidah yang kita yakin dengan sebenar-benar yakin, dengan akal yang basirah, akal yang mampu melihat dan memandang dengan betul. Jadi, dan perkataan yakin itu sendiri dalam bahasa Arab bermaksud daripada perkataan yaqana. Yaqana ni maksudnya air yang tenang, air yang tidak berganjak. Bila air tu daripada atas tu, air kan bergerak, tapi sampai ke tasik ke, sampai ke satu tempat, yaqan, air tu dia tidak, dia istiqrar, dia tetap. Jadi itulah keyakinan, kita tak berganjak dah. Sampai Imam Al-Ghazali kata dalam Al-Muqis min ad-Dhalal, dia kata kalaulah orang cakap macam mana pun, maka itulah keyakinan dia. Orang tu buat magic macam mana pun, mengatakan benda lain, tapi tak, aku tak yakin dengan pandangan aku. Jadi itulah keyakinan yang tidak goyah. Okey, jadi itu alhamdulillah kita dah hampir sampai ke penghujung kelas untuk hari ini, dan kita dah bincang habis tentang sifat-sifat Allah Taala secara ringkas. Jadi insya-Allah jika diberikan kelapangan dan kesempatan daripada Allah Taala, kita akan meneruskan minggu hadapan tentang an-nubuwah pula, insya-Allah, tentang kenabian. Jadi jika tidak ada soalan yang lain, saya rasa itu sahaja untuk malam ini. Jadi insya-Allah kita dah belajar tentang, kita menyempurnakanlah kita punya pembelajaran tentang sifat-sifat Allah Taala. Kita belajar tentang sifat masyiah, sifat iradah. Kita belajar tentang adakah layak Allah dinamakan Allah itu sebagai Al-Khaliq walaupun jadi makhluk dan sebagainya. Kita belajar tadi. Jadi Allah Taala alam. Itu sahaja untuk hari ini. Jadi jika ada kesempatan, insya-Allah kita mulakan dengan, kita akan teruskan di minggu hadapan. Ada soalan bila next kelas, Ustaz? Kelas kita insya-Allah untuk akidah ini kita akan lakukan setiap hari Rabu jam 9 malam. Dan ada kelas lain yang akan dilaksanakan oleh Majlis Ulama Isma. Hari Isnin, hari Ahad ada kelas usul fiqh pada 9 malam. Hari Selasa ada tadabbur Quran, dan esok lusa pun ada juga. Saya tak ingat apa kelasnya, tapi setiap minggu, setiap hari akan ada beberapa kelas-kelas lah. Jadi untuk kelas akidah insya-Allah Rabu malam jam 9 malam, insya-Allah. Jadi jika tidak apa-apa, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.